Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ruqayyah dan Umi Kalsum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Apa khabar murid-murid? Saya harap murid-murid dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kembali pelajaran kita dalam bidang sirah. Hari ini kita akan belajar bab sirah. Apa yang kita nak belajar hari ini ya? Hari ini kita akan belajar tentang kenali keluarga Nabi Muhammad SAW. Sebelum ni kita dah belajar tentang salah silah Nabi, apa peristiwa sebelum Nabi lahir, selepas Nabi lahir dan semasa Nabi lahir. Dan kita telah kenal juga keturunan Nabi sebelah bapa, sebelah ibu. Jadi hari ini kita akan kenal keluarga Nabi Muhammad SAW. Pertamanya kita kenal dulu anak-anak Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mempunyai 7 cahaya mata, iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan. Yang pertama Kasim, yang kedua Abdullah, seterusnya Ibrahim, dan kemudian anaknya yang perempuan ialah Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Umi Kalsum. Kesemuanya ada 7 orang. Jadi kita akan lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bergaul dengan keluarga baginda. Maksudnya bagaimana Rasulullah dia rapat dengan keluarganya ke, ataupun bagaimana dia melayani anak-anaknya serta isteri-isterinya. Mari kita lihat. Pertamanya Nabi Muhammad SAW seorang yang bertanggungjawab. Kita lihat contoh, Nabi Muhammad SAW sering membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah dan melayan mereka dengan adil serta lemah lembut. Maksudnya Rasulullah SAW dia sangat baik dengan isteri-isterinya. Nabi Muhammad selalu membuat kerja rumah, menjahit, membasuh. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW adalah seorang Nabi yang berperibadi mulia. Seterusnya kita lihat yang kedua, penyayang. Nabi Muhammad SAW adalah seorang bapa yang penyayang. Setiap kali Nabi Muhammad SAW melihat anaknya Fatimah datang, baginda akan mengucapkan salam dan melayan dengan baik. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sering bermain dengan anak-anaknya, sangat penyayang. Seterusnya kita lihat yang ketiga, baginda pernah memanjangkan tempoh sujudnya ketika solat. Kerana apa? Semata-mata kerana cucundanya Hasan dan Husain memanjat di belakang baginda. Maksudnya pada suatu masa tu Rasulullah SAW tengah sedang sujud. Pada ketika itu cucunya Hasan dan Husain naik ke atas badan baginda. Nabi Muhammad pun menunggu sehingga mereka turun, lalu barulah tahiyat, barulah duduk tahiyat. Menunjukkan bagaimana Rasulullah seorang yang sangat penyabar. Seterusnya tegas. Walaupun Rasulullah kita lihat penyayang, sabar, tapi dia juga seorang yang sangat tegas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seandainya anaknya Fatimah melakukan kesalahan, dia tetap akan dihukum. Maksudnya tidak ada berat sebelah. Maksudnya sesiapa saja, walaupun anaknya saja membuat salah, tetap akan dihukum. Begitulah tegasnya Rasulullah SAW. Seterusnya kita lihat cara mewujudkan keluarga bahagia. Daripada mana yang kita lihat bagaimana Rasulullah seorang yang penyayang, seorang yang tegas. Jadi bagaimana nak mewujudkan keluarga yang bahagia? Pertama, kita hendaklah saling sayang menyayangi di dalam keluarga. Sayang menyayangi dalam keluarga. Jadi ini akan merapatkan hubungan antara keluarga. Kedua, saling membantu.
Bukan sahaja ibu atau bapa yang akan membuat kerja, tapi anak-anak, kita sebagai anak-anak juga tolong apa yang patut. Tolong basuh pinggan. Kalau ayah tengah menyidai baju, kita tolong ayah sidai baju. Macam tu. Yang ketiga, saling menghormati. Saling menghormati dalam keluarga sangat penting, kerana dengan adanya hormat menghormati, dia akan mewujudkan keluarga yang harmoni. Tak ada pergaduhan, tak ada pertengkaran. Okey, saling menasihati. Jika kalau kita lihat ada adik-beradik kita membuat salah, kita tegur. Tak boleh macam ni bang, tak boleh macam ni kakak. Salah. Kita tegur. Seterusnya saling menghargai. Maksudnya kita saling menghargai ahli keluarga kita. Kalau ada hari lahir mereka, berilah hadiah ataupun berilah ucapan selamat hari lahir. Ataupun kalau ada ayah kita baru dapat kerja baru, ucapkan tahniah ayah dapat kerja baru. Jadi kita saling menghargai ahli keluarga kita. Okey, kenapa pentingnya nak amalkan sunnah Rasulullah ini dalam keluarga? Maksudnya kenapa kita perlu ikut sunnah Nabi dalam keluarga kita? Supaya pertama mendapat pahala. Maksudnya mana-mana sunnah yang kita ikut, mana-mana sunnah Rasulullah yang kita ikut, kita akan dapat pahala. Okey, yang kedua, saling mengasihi. Maksudnya dengan mengamalkan sunnah Rasulullah, kita akan saling mengasihi keluarga kita. Kerana apa? Kerana sunnah Nabi Muhammad SAW ni sunnah yang baik, yang terpuji. Jadi apa yang baginda buat semuanya yang baik. Jadi bila kita ikut, keluarga kita akan jadi lebih harmoni dan lebih kuat ukhuwahnya. Okey, yang ketiga, berdisiplin. Maksudnya bila kita mengikut sunnah Nabi ni, kita akan lebih berdisiplin. Okey, yang keempat, seterusnya menjamin kebahagiaan. Sunnah Rasulullah ni sunnah yang sangat baik. Jadi bila kita ikut secara tidak langsung, kita akan menjamin kebahagiaan di dalam keluarga. Okey, seterusnya saling mengambil berat. Dan yang terakhir, bekerjasama. Apabila kita mengikut sunnah Rasulullah, contohnya macam saling membantu. Jadi bila kita saling membantu, kita akan bekerjasama dengan baik. Jadi rumusan yang dapat kita pelajari pada hari ini, Nabi Muhammad SAW ialah contoh terbaik dan akhlak terpuji dalam kehidupan berkeluarga. Maksudnya Nabi Muhammad adalah contoh role model yang sangat baik dan yang sangat penting untuk kita ikuti dalam kehidupan berkeluarga. Okey, sampai di situ sahaja pelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran ini di masa yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.